Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, hari ini 2 hari bulan 3 2021, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Nama kitab kita ni Al-Mu'inul Mubin, fiqh, kitab fiqh. Kitabnya ada hadis, ada ayat dan terjemahan. Kita sudah masuk ke muka surat 38. Muka surat 38, sunat-sunat mandi. Kita ada 2 perbincangan kita insya-Allah. Yang pertama, sunat mandi ada 8 perkara. Kemudian dia balik pula. Yang kedua, mandi-mandi sunat. Siapa dia boleh beza 2 ni bijak. Yang pertama sunat-sunat mandi, yang kedua mandi-mandi sunat. Masya Allah. Kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang fardu mandi. Mana rukun mandi itu 2 ada. Yang pertama niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh anggota, termasuklah bulu-bulu yang ada di tubuh. Itu dia panggil rukun mandi. Baik, kita pergi kepada sunat-sunat mandi. Maknanya dalam kita nak mandi ni ada beberapa amalan sunat yang sepatutnya kita lakukan untuk mendapat pahala yang banyak. Para jemaah sekalian, para ulama mengatakan yang membezakan di antara sunat dengan adat dengan ibadat itu iaitu niat. Niat membezakan. Yang pertama. Yang kedua, perbuatan, amalan kita ni. Kalaulah perkara sunat ada 8 perkara yang disebut dalam kitab kita ini, semuanya ada dalil, ada sandaran. Bila kita buat, kita ingat ini semua mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dalam ibadat yang berpahala. Kalau tidak, dia jadi macam mandi biasa. Mandi biasa dia tak jadi ibadat, sebab kita mandi pun biasa. Kebiasaan kita ni orang Melayu ni mandi 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Tapi yang menjadi sunnahnya apabila mandi itu dilakukan mengikut ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dianjurkan oleh syariat supaya kita lakukannya. Baik, yang pertama sunat mandi. Bila kita nak mandi, apakah sunat yang patut kita buat? Yang pertama, membaca bismillah. Kita baca bismillah. Mengikut hadis yang telah lalu dalam perkara wudu. Sebagaimana permulaan kita nak wudu dulu, kita baca bismillah. Kita mandi juga baca bismillah. Timbul lagi soalan yang sama dengan wudu dahulu. Wudu dulu kita tanya, kalau kita mandi dalam bilik air, dalam tandas, nak baca bismillah macam mana? Maka di situ para ulama kata kita baca bismillah dalam hati. Kita baca dalam hati kita bismillah. Sama juga dengan wudu. Kalau kita wudu di tempat ambil wudu di luar, kita boleh baca kuat. Tapi kalau ambil wudu dalam tandas, nak kuat tak boleh, maka kita baca dalam hati kita. Sunat yang kedua, berwudu lebih dahulu. Berwudu lebih dahulu. Bagi orang nak mandi wajib, maka dia kena basuh dulu. Kalau ada najis, ada benda-benda kotoran di tubuh, kita basuh. Kemudian barulah kita pergi ke wudu yang sempurna, macam kita nak solat. Tengok dalam kitab kita ni, dia bagi 2 patah ya. Berwudu lebih dahulu kerana ittiba'. Apa makna ittiba'? Mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ittiba'. Kita ni ada 2, satu dia panggil ittiba',
dengan ta, ba, alif, ain. Ittiba mana ikut amalan Nabi. Itu sunnah. Satu lagi dia panggil ib dengan ba dulu. Ib tidak, itu rekaan. Kita reka sendiri dalam ibadat, itu tak boleh. Ittiba itu memang dianjurkan. Dan hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mandi baginda berwuduk dahulu. Tuan Syekh kita kata ni muttafaqun alaih. Apa nama muttafaqun alaih? Telah sepakat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sebelum dia mandi. Berwuduk sebelum Nabi kita mandi, dia ambil wuduk dulu. Kita kadang-kadang fikir juga kenapa ambil wuduk dulu, kan? Sedangkan kita nak mandi. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, anggota wuduk kita ni dia ujung-ujung, muka, tangan, kaki ni. Jadi kalau kita basuh awal-awal lagi, waktu nak mandi, kita jangan bayangkan mandi zaman Nabi macam mandi zaman kita, dengan air payutnya kuatnya, dengan setengah tu payut hujan, payut getah, macam-macam payut terjun dalam sungai. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam penggunaan air sangat terhad. Dia mandi berapa? Segantang. Segantang ni pak cukup. Kalau kita ni basuh tangan tak cukup lagi segantang. Nah, maka cukup dengan mandi yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia siap awal-awal lagi, ujung-ujung ni semuanya sudah sampai air belaka, waktu dia siram jiuh untuk nak mandi tu, air tu mudah kena belaka. Itu di antara hikmah, maknanya kita basuh anggota wuduk dahulu. Baik. Kalau tak ambil wuduk, boleh, sah je mandinya, tak ada masalah. Tetapi kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama dia berbincang tentang wuduk. Dia kata wuduk yang sempurna sekali basuh kaki. Ada kata kaki tak perlu basuh lah, sebab bila kita mandi nanti mesti air turun ke kaki. Jadi eloknya kita sudah sempurnakan wuduk kita. Sunat yang ketiga, melalukan tangan atas jasad dan menggosok barang yang sampai kepadanya oleh tangannya daripada badannya. Maknanya kita kena gosok semua tubuh kita ni. Gosok. Tak kira lah sama ada kita pakai sabun tu lagi cantik. Mana kalau tak ada sabun pun kita kena gosok semua tubuh kita ni, biar pastikan sampainya air tu ke tubuh kita. Satu, kerana berihtiyat. Apa nak ihtiyat? Kerana berhati-hati, berhalus-halusi, beringat-ingat, kita bimbang takut mandi tak sampai air. Bila tak sampai air, jadi masalah lah mandi kita tidak sah, tak cukup. Itu yang pertama. Tuan-tuan boleh tanda. Yang kedua, sebab apa kita nak gosok? Dalam bahasa Arab kata dalk. Kerana keluar daripada khilaf, mereka, yakni ulama yang mewajibkan gosok. Siapa dia? Iaitulah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bagi dia wajib gosok, tidak sunat. Mazhab Syafi'i, murid dia sunat. Sunat pun kita kena pasti air itu sampai ke semua kulit kita. Yang ketiga, yang keempat, mendahulukan kanan daripada kiri. Maknanya kita basuh anggota kanan dulu. Mandi macam mana kanan? Kalau kita mandi dengan payut getah, senanglah. Nah, kita pegang belah kiri, kita jirus, cucuk belah kanan. Habis kalau mandi bawah payut hujan, macam mana? Mai payut hujan satu dia tak bergerak dah dia. Kita kena bergerak. Macam mana kita bergerak? Kita pergerakan kita pergi kanan dulu. Kita hollow. Ni. Maknanya dengan pergerakan kita menunjukkan kita mula kanan dulu. Kemudian mari ke kiri. Kalau serentak boleh? Boleh. Tapi oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tengok dalam hadis, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi tuhuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berkanan-kanan. Artinya suka basuh di sebelah kanan dulu, sama ada dalam waktu wuduk pun sama juga, basuh tangan kanan, basuh kaki kanan, bahu kiri.
Maka dalam mandi pun sama. Dalam bab tuhur Nabi kita suka kanan. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, timbul lagi soalan. Kalau pahit getah, kita boleh pegang tangan kiri, basuh tangan kanan. Kamu nak pegang pula dengan tangan kanan, basuh balik kiri. Kalau pahit hujan, kita guna pergerakan. Nah, holo kau ni. Baik, kalau dalam sungai macam mana? Ya. Ni benar senggir dulu. Lagu mana? Kita gunalah. Kita gosok belah kanan dulu. Kita duduk air semua dah. Kalau tak gosok mami air rapat rata dah. Jadi itu dia panggil semua tu pergerakan menunjukkan bahawa kita nak belah kanan dulu, nak berak belah kanan. Jadi kita gosok belah kanan, lepas tu gosok belah kiri, menunjukkan bahawa kita basuh balik ni dulu. Bil isyarah, dia panggil dengan isyarah. Ada satu kes Ibnu Aqil, seorang ulama ni. Orang tu waswah ni dia mandi, terjun dalam sungai, dia kata dia tak mandi lagi. Tak yakin lagi dia basuh. Ibnu Aqil kata, mu ni tak payah solat dah. Tak payah semaya dah awak. Dia kata, kenapa Syekh? Senang-senang awak gugurkan solat. Dia kata, orang setara ni orang tak ada akal dah. Ada akal apa, was-was apa begini sekali. Duduk dalam sungai dah tak mandi lagi. Bila nak mandi? Gitu, itu dipanggil siapa mereka was-was yang melampau. Jangan. Baik. Yang kelima, menyelati rambut-rambut. Menyelati rambut-rambut maknanya kita gosok. Masuk air dalam rambut kalau rambut kita panjang. Ataupun janggut kita panjang. Nah, janggut kita ni ada jepuk ni, tak ada nak selak-selak berapa dah. Janggut panjang, dah dia masuk air. Itu sunat. Kita menyelati janggut, dia panggil sunat. Kerana berikhtiar juga, berhati-hati supaya sampainya air ke kulit kita. Yang keenam, menyelati anak-anak jari kedua belah tangan dan kedua belah kaki kerana berikhtiar. Maknanya kita gosok lah, celah jari ni gosok jari kaki. Kalau kita belajar dalam bab wuduk dulu, para jemaah ingat ke tidak macam mana nak gosok kaki? Kita kena gosok kaki, jari kiri masuk dalam jari kanan, kaki kanan. Kaki kanan gosok dengan kaki kiri gosok dengan jari kanan. Dia pasal kita nak mula hak tu dulu, bukan tangan kita. Yang nak kita nak basuhnya kaki. Kena ingat gitu. Maknanya gosok-gosok belaka biar masuk semua di celah-celah jari-jari kita ni, jari jemari kita. Dalam bab wuduk dulu, tuan-tuan ingat ke tidak, Tuan Syekh ni kata kalaulah anak jari itu bercantum, takut. Anak jari dia ni takut, atas segi belah. Jangan pergi belah. Tak payah, basuh sekat mana yang ada. Kita kan kadang-kadang ada juga rapak tu, jadi tak perlu kita belah setakat mana yang ada. Yang ketujuh, menutup di dalam sunyi. Apa dia maksud menutup dalam sunyi? Apa dia maksud? Siapa dia boleh cerita sikit? Menutup dalam sunyi, mana apa? Ya? Apa dia? Menutup dalam sunyi maknanya kita pakai kain basahan tutup aurat kita walaupun di tempat sunyi dalam bilik mandi. Itu dipanggil menutup dalam sunyi, di dalam sunyi. Manakala kita tulis semula dalam bahasa baru kita ni, kita kata menutup aurat walaupun dalam bilik mandi seorang kita. Itu sunat. Kalau tak pakai tutup, tak pakai kain basahan, sah ke tak sah? Tidak jadi masalah. Tengok dalam hadis ni. Dalam hadis Nabi kita sebut iza ghtasala ahadukum falyastatir. Apabila mandi seorang kamu dah dia tutup aurat dia. Maka hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Amar di sini dengan makna perintah. Tapi perintah di sini dipahami oleh para ulama perintah bersifat sunat. Kenapa jadi sunat? Ini yang pentingnya kita belajar ilmu usul al-fiqh. Ilmu usul fiqh. Bila ke amar tu jadi wajib? Bila ke amar arahan itu boleh jadi sunat? Bila? Dia panggil kita kena tengok kepada siyaqul ayah, kita kena tengok kepada qarinah. Yang Tuan Syekh kita kata tutup aurat walaupun dalam bilik sunyi, bilik kita seorang ya, tak ada orang, sunat juga. Kenapa tidak kata wajib?
sebab ada hadis lain. Hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita Nabi Ayyub alaihi salam. Baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan, fa kharra alaihi jaradun min zahabin, faja'ala Ayyub yahtasi fi thawbihi, fanadahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, ya Ayyub, alam akun aghnaytuka amma tara? Qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Nasai. Maksud dianya, sedang Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam mandi bertelanjang. Ini dalam hadis sahih. Nabi Ayyub mandi tak pakai basahan. Nabi Musa, ingat ada Nabi Musa kena bawa lari baju dia ke batu, kan? Nabi Musa sama juga, hadis sahih juga. Orang tuduh Nabi Musa ni, Nabi Musa dia pakai basahan bila nak mandi. Jadi puak-puak Bani Israel dia kacau, dia kata Musa tu sakit uluran berkali. Besar sebelah ni, tak malu kau kan nak tunjuk. Satu hari Allah nak batalkan tuduhan puak-puak Bani Israel. Nabi Musa pergi mandi di seorang dia, dia ambil kain dia letak atas batu. Mandi, tak pakai kain basahan. Sudah mandi, bila dia nak ambil kain, batu tu bergerak. Akhir sekali bekerja satu kampung, batu tu berjalan, pusing jalan kampung. Nabi Musa duduk enggak belakang, berlari. Orang kampung tengok, Musa berehel, tak ada apa-apa. Jadi terbatas satu tuduhan. Baik, kita balik pada cerita kita. Nabi Ayyub mandi tak pakai pakaian. Tiba-tiba jatuh di atasnya seekor belalang daripada emas. Jarak belalang daripada emas jatuh, bok mai sini. Yahtasi, lalu ditangkapnya dalam kainnya. Ayub pun ambil simpan dalam kain dia. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Ayub, tiadakah telah aku kayakanmu dari barang yang engkau lihat ini? Mu kaya dah, kenapa dah ambil benda ni? Nak ambil lagi emas ni? Dengar, Nabi Ayub jawab. Nabi Ayub ni Nabi, dia jawab dengan ilmu, dengan kefahaman dia, yang tidak menunjukkan dia tu tamak nak ke harta. Nabi Ayub kata apa? Bahkan demi kemuliaan-Mu ya wahai Tuhanku, demi kemuliaan ya Allah, aku bukan tamak, aku bukan tak cukup makan, tetapi tiada terkaya denganku oleh limpahan berkat-Mu. Allahu Akbar. Oleh kerana ini berkat Allah Ta'ala turun mari rezeki. Kenapa rezeki itu aku nak sia-sia kan? Aku ambil. Kalau tinggal situ orang lain ambil. Baik, aku ambil. Itu jawapan Nabi Ayub. Baik, kitanya bukan nak cerita tentang belalang emas tu. Yang kita nak ceritanya, Nabi Ayub disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi tak pakai kain basahan. Wajah mengambil dalil daripada hadis ini. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Wajah mengambil dalil daripada hadis ini pentingnya. Kalau kita belajar mana-mana hadis, dia panggil wajhud dilalah. Maknanya hadis ni kita nak ambil apa hukum? Ni cerita, kan? Cerita ni. Tapi para ulama istinbat hukum di dalam cerita. Maka hadis ini bahawa Allah Subhanahu wa taala mencela Nabi Ayub, menegur Nabi Ayub kerana menangkap belalang itu, dan tiada mencela atas mandinya yang bertelanjang itu menjadi dalil bagi keharusannya. Makna oleh kerana Allah Ta'ala tidak kata Ayub kenapa tak pakai kain itu, tak, yang Tuhan tegurnya kenapa mudah ambil emas, ambil emas. Di sini para ulama buat istinbat sempena dengan PKP kali yang kedua ni, PKP 20 dia panggil ni. Jadi alhamdulillah anaknya tak pergi nak pergi mana tak boleh. Ana jumpa sebuah kitab nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh. Alhamdulillah dalam PKP ni 40 siri kuliah kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, tajuk dia Hikayat Fiqh. Menarik. Cerita macam ni kisah, tapi kita boleh keluarkan, para ulama telah istinbat mengeluarkan hukum di dalam cerita. Ini banyak cerita. Masya Allah, tengok dah. Cerita tapi ada hukum. Baik.
Adakah hukum ini berterusan? Jawabnya tak. Itu syariat orang dulu. Syariat zaman Nabi Musa, syariat Nabi Ayub. Boleh tak pakai? Baik, syariat kita boleh ke tak boleh? Boleh di tempat yang tersembunyi. Tempat yang tersembunyi. Karena itu dalam kitab kita kata yang ketujuh, menutup aurat di dalam sunyi. Sunat. Manakala kita tak tutup, tak jadi masalah. Tidak kata haram. Eloknya ditutup. Baik, kita pergi kepada sunat yang ke-8. Ini khas untuk muslimah, wanita kita. Hendaklah diiringi dengan meletakkan kasturi oleh perempuan selain dari perempuan di tempat bekas darah, kerana mengharumkan tempat itu. Jadi orang perempuan, maksud dia gini, apabila selesai daripada haid, dia mandi suci daripada haid, maka sunat bagi orang perempuan itu dia ambil wangian, tak kira lah kasturi ke apa dia perfume, wangi-wangian diletak di tempat keluarnya darah haid, supaya tidak bau lagi benda-benda yang tidak baik kepada suami dia ataupun orang yang duduk di sebelah dia. Itu maksud. Mana dalil? Sabda Nabi SAW kepada seorang perempuan Ansar yang telah bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi haid. Kita ada dua, mandi haid dengan mandi junub, kan? Junub tu lain, cerita lain. Kita suami isteri. Yang ni haid ni, tak ada suami ke, ada suami ke, orang ada asalkan dia keluar haid, maka haid lah dia. Maka Nabi disuruhnya bagaimana cara mandi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuzi fursatan min miski fatatahhari biha." Ambillah sepotong dari kasturi, mana letak kasturi di kapas ke dia benda-benda, maka bersucilah dengan dia. Dan iringilah dengannya akan bekas-bekas darah, dan yang dimaksudkan daripadanya ialah mengharumkan tempat itu dan menolakkan bau yang busuk. Takut ada bau kesan-kesan darah tu, maka elok wanita ni letak wangian di tempat keluarnya darah. Tamatlah kita secara ringkasnya pada jemaah sekalian 8 sunat mandi. 8 sunat mandi. Baik, dalam kitab ni tak sebut satu perkara, ana tambah. Para jemaah tulis makruhat al-ghusl. Perkara-perkara makruh tidak baik dilakukan dalam mandi. Ini kena tanda sendiri. Apa dia yang makruh? Yang pertama, al-israf fil ma'. Membazir air, guna air terlalu banyak. Kita hari ni kita boleh je guna paip, sama ada paip hujan ke benda, kan? Maknanya kalau kita nak berhenti sabun, tutup dulu sabun siap-siap baru buka balik. Ada setengah orang ni bebas, kebetulan kawasan dia air pula comel, air bersih molek, laju, dia buka puas hati, maka itu pembaziran. Kita jangan kata, saya bayar bil. Naam, kita bayar bil. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengarahkan para sahabat supaya jimat menggunakan air walaupun kita berada di tepi sungai. Oleh kerana kita ambil wuduk tepi sungai, kita basuh muka satu baldi, go lah. Itu pembaziran. Kalau kamu biasa di sini, nanti kamu pergi tempat lain, tempat tak cukup air, tak pandailah kita nak guna, maka kita kena berjimat cermat dalam menggunakan air. Yang kedua, makruh yang kedua, fil ma'ir rakid. Kita pergi mandi dalam air yang tidak bergerak, air bertakung. Contohnya ada kolam. Kalau kolam ni kita terjun dalam tu mandi, orang lain mari pula, mandi ke tak mandi dah kolam tu? Tak mandi dah. Bekas orang dah tu. Maka kita kata jangan masuk. Orang kata air banyak lebih daripada 2 qullah. Kata naam 2 qullah, tapi orang kalau bekas orang duduk berenang situ, dia tak masuk dah. Kita rasa macam-macam. Baik. Yang ketiga, para ulama nak ringkaskan cerita. Dia kata apa? Sepatah dia kata semua perkara yang makruh di dalam wudu. Sesama sahaja. Dia kata kalau nak tahu makruh dalam wudu mana, tengok kitab yang telah kita belajar
Dia kata makruhatil wudu, perkara-perkara yang makruh dalam wudu dulu, maka disitulah tempat yang kamu jangan buat. Banyak para ulama ni dia nak ringkas-ringkas cerita. Maksud dia ringkas cerita macam mana? Dia kata tak usah duduk ulang banyaklah. Hak benda makruh dalam wudu, makruhlah waktu kita mandi. Wallahu alam. Baik. Tamaklah kita dua cerita. Kita ambil satu lagi. Nah, iaitu mandi sunat. Yang tadi sunat mandi. Mana waktu kita nak mandi, ini yang elok kita buat. Yang kedua ni mandi sunat, maknanya jenis mandi yang dianjurkan oleh syariat supaya kita buat, kita mandi. Tuan-tuan kalau main bahasa gini, ana ingat dah banyak kali dah ana tanya para jemaah, apa beza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia? Beza kan? Meninggal dunia, apa dia meninggal dunia? Mati. Meninggalkan dunia, meninggalkan dunia jadi apa? Jadi zuhud. Kenapa dia tu? Dia tak mahu dah dunia ni. Dia tuju ke akhirat dah. Tapi kalau ingatlah kita nak tinggal dunia pun, biarlah anak isteri tu ada makan dah. Jangan orang lain duduk minta sedekah, kita duduk tidur masjid. Mana? Dia telah meninggalkan dunia. Ini bahaya lah gitu. Yang maknanya itu beza. Baik, sekarang ni kita pergi pada mandi sunat. Dalam kitab kita ni ada mandi sunat ni berapa? Ada 6. Kita ambil secara ringkas. Kalau nak panjang, ana dah hurai panjang beberapa siri kuliah dalam kitab kita Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita. Baik. Kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama sunat mandi hari Jumaat. Sunat mandi hari Jumaat dia panggil bagi siapa? Bagi mereka yang berkehendak hadir akan dia. Maknanya siapa dia nak pergi solat Jumaat, dia kena mandi. Siapa dia nak pergi solat Jumaat, dia kena mandi. Waktunya, bila waktu mandi Jumaat? Ialah daripada fajar sadiq. Fajar sadiq maknanya lepas masuk waktu subuh baru boleh mandi. Kalau kita nak pergi Jumaat dah. Contohnya orang ni pak cik ni bulan Ramadan. Dia kata tak ada apa dah aku ni, balik pun tak ada nak makan. Dia nak iktikaf di masjid sampai ke Jumaat. Boleh kita mandi terus subuh, pergi pakai tunggu sampai zuhur. Itu boleh. Berbeza dengan mandi raya. Mandi hari raya kita boleh mandi setengah malam. Boleh mandi dah. Itu perbezaan yang pertama mandi raya. Perbezaan yang kedua, bagi mandi hari Jumaat bagi orang yang nak menghadiri, bagi orang yang nak pergi solat Jumaat. Baik. Mandi hari raya dia tak kira. Siapa nak pergi solat raya ke, tak pergi solat raya ke, perempuan haid ke nifas, dia mandi kerana hari raya. Mandi kerana hari raya. Itu beza. Timbul lagi soalan mazhab PKP ni. Siapa masjid kita ada nombor tu. Pasal mudah nak cek dah. Mula-mula keluar 12 orang. Patut keluar 50 ni tak tulis dah. Nah. Baik. Saya tak dapat jemputan. Tak dapat surat. Mandi ke tak mandi? Ni ramai orang tanya ni. Kita jawab kata kena mandi juga. Sebab apa? Sebab kita masih lagi mentak harapan boleh jadi AJK masjid telefon ataupun imam lau sini, tuan-tuan duduk tepi masjid dipersilakan datang. Kita tak mandi lagi. Oh, dia kata tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Benda tu mungkin boleh berlaku. Dan bila-bila orang cukup masjid, orang hak dapat kuota 50 tak mari, macam mana? Panggil orang dekat-dekat tu. Kita tak mandi lagi. Kita kena siap-siap. Sekurang-kurangnya kata di para ulama, kalaulah jiwa tak boleh body tak boleh pergi masjid, biar jiwa pergi masjid. Aku mandi juga hari ni. Pakai baju cantik-cantik. Tunggu. Tak ada harapan dah nak bayar jemaah. Jemputan tak apa. Ketika itu bolehlah kita solat zuhur di rumah kita apabila tidak ada harapan untuk kita solat Jumaat pada hari tersebut. Ini ada setengah imam ni dia istihar di masjid. Tuan-tuan di rumah jangan solat zuhur lagi. Selapis nanti kita sudah baru solat. Kita kata itu bagi orang yang mengharapkan dia akan solat Jumaat. Tapi dengan kota yang ada ni tak ada harapan dah.
Bila orang azan tu imam di mimbar, siapa nak panggil lagi kita? Tak ada orang panggil dah, kan? Maka kita siap mandi awal-awal. Baiklah. Waktunya, waktu mandi sunat Jumaat itu bermula fajar sadiq kerana khabar hadis, khabar tu makna hadis, menggantungkan hanya dengan hari. Nabi kata apa? Ghuslu al-jum'ah man irtasala yawm al-jum'ah. Siapa dia mandi hari Jumaat, hari tak akan berlaku kecuali apabila masuknya subuh, baru jadi hari. Selagi tak subuh, orang panggil malam. Entah tak? Malam apa ni? Malam Jumaat. Bila subuh, orang panggil hari Jumaat. Itu berbeza. Tapi kenapa kalau kita kata malam Jumaat? Kan malam Jumaat ni bermula daripada maghrib ni malam, itu esok Jumaat. Itu lain. Yang kita nak, Nabi kata mandi Jumaat, mandi hari Jumaat. Tak akan jadi hari kecuali subuh. Dan hampir kepada hendak pergi kepada Jumaat lebih afdal lagi. Kalau kita boleh, kita nak pergi solat Jumaat baru kita mandi, lebih afdal. Sebab kita pergi ke masjid tak berpeluh, tak berbaung, itu lebih utama. Kerana ia lebih sempurna dengan maksudnya, kerana hendak menghilangkan bau yang busuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Muttafaqun alaih. Maksudnya, apabila datang oleh seorang kamu akan Jumaat, mana seorang kamu nak pergi solat Jumaat, hendaklah dia mandi. Mandi sunat Jumaat. Hadis ini muttafaqun alaih, maknanya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana sahih. Suruhan di sini ialah suruhan sunat. Mana pula kenapa pula jadi sunat? Nabi suruh jadi sunat macam mana? Ada hadis lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainal jum'ah ila al-jum'ati wa ziyadati thalathati ayyam." Maksudnya, sesiapa yang berwudu, maka hendaklah mengelokkan wuduknya. Mana kita ambil wuduk dengan sempurna, jangan ambil cincai gitu, dia kata. Kemudian mendatangi ia, menghadiri ia akan solat Jumaat, pergi ke masjid, maka hendaklah mendengar khutbah, jangan duduk buah, dan memerhatikannya. Nascaya diampunkan Allah akan dosanya di antara satu Jumaat hingga Jumaat yang satu lagi. Mana kafarah dia usbu', 1 minggu, dan ditambah lagi 3 hari, mana 10 hari dia punya kafarah. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebut mandi. Nabi kata man tawadda'a, siapa dia berwudu, dia tak kata mandi, menunjukkan bahawa mandi itu tidak wajib. Tapi kalau man yaghtasala fa biha wa ni'mat, ada riwayat lain, siapa dia mandi itu lebih baik, mandi lebih baik. Sebab itulah Sayyidina Umar, dia tengok seorang sahabat masuk, dia tanya, "Kenapa lambat?" Dia kata, "Aku berwuduk, dia tu tak mandi." Wal wudu aidan, tak mandi pula mu ni. Tapi Umar tak suruh sahabat tu balik pergi mandi. Mana kalau wajib sah, dia kata pergi mandi tu. Ini juga dalil-dalil yang menunjukkan bahawa qarinah, ataupun dalam bahasa orang Melayu dia panggil evidence, yang menunjukkan bahawa suruhan itu tidak wajib. Suruhan mandi hari Jumaat itu tidak wajib. Ini dalam hadis ini, man tawadda'a lil jum'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fazaka afdal, fazalika afdal. Man tawadda'a, barang siapa berwuduk kerana nak pergi solat Jumaat, maka dengannya lah dia mendapat nikmat. Dan siapa mandi, yang demikian lebih afdal lagi. Menunjukkan bahawa bila setuju benda tu afdal, artinya berlawan tu bukan wajib, haram, dia panggil fadilah. Dan sabda Nabi, dalam sabda Nabi kata fabiha wa ni'mat. Kata Al-Azhari, ulama luar kata apa? Maknanya fabis sunnati akhaza wa ni'matis sunnah. Artinya dengan sunnah yang diambilnya, maka sebaik-baik amalan itu sunnah. Jadi sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi. Baik, kita pergi kepada mandi yang kedua. Mandi yang kedua, mandi hari raya fitrah dan adha. 2 hari raya sunat mandi belaka.
Sunat bagi tiap-tiap seorang kerana hari raya. Tuan-tuan kena tanda. Sunat mandi hari raya kerana hari raya. Kerana itu perempuan yang tak nak pergi masjid ke, yang tak nak pergi solat ke, yang haid nifas, semua kena mandi. Kanak-kanak pun mandi. Kerana hari itu hari berhias, maka mandilah kerananya, kerana Id, kerana raya. Dan masuk waktu mandi kedua-duanya sejak pertengahan malam, sekalipun yang disunatkan memperbuatnya setelah terbit fajar. Eloknya kita nak pergi tempat musalla Id, nak pergi semaya raya baru mandi. Tapi kalau mandi setengah malam boleh. Sebab apa? Sebab solat raya ni naik je syuruk, kita semaya raya. Jadi ada orang ni, dia keluar daripada rumah, dia solat subuh di masjid, dia tak balik dah. Maka macam mana dia nak mandi? Mandi awal lagi boleh. Kerana orang yang mengambil berat ahlus sawat, mana orang jauh-jauh ni, bersegera mereka menunaikannya, iaitu mereka yang bersetuju. Maknanya menunaikan, pergi masjid awal, tunggu kat situ dah. Di sini Tuan Syekh kita kata Nabi SAW. Tapi tanda tuan-tuan, ulama hadis kata hadis ini tidak sahih, tidak sabit. Dia lebih sabit kepada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, su'ila Ali anil ghusli. Orang tanya Sayyidina Ali tentang mandi. Ya Ali, bagaimana mandi? Bila kita nak mandi? Faqala yaghtasil kulla yawmin inshi. Ali kata boleh mandi setiap hari kalau nak. Qala la bal al-ghusl, maknanya mandi yang dianjurkan. Bila? Faqala ightasil kulla yawmi jum'ah, mandi setiap hari Jumaat. Wa yawmal fitri, mandi pada hari raya fitrah. Wa yawman nahri, mandi pada hari raya haji, raya adha, kurban. Wa yauma Arafah, mandi pada hari Arafah. Bila kita nak wukuf, kita kena mandi. Ini daripada kata-kata siapa? Kata-kata Sayyidina Ali. Maka para ulama mengatakan asar hadis ini mauquf kepada Ali dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Adapun yang disandar kepada Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi suruh mandi, tapi hadis macam ni kata dicampur semua hari begini, ulama hadis kata tidak sahih. Jadi kita pergi pada Sayyidina Ali lebih selamat. Baik. Yang ketiga, mandi selepas daripada memandikan mayat. Sunat. Mana orang tukang mandi mayat, lepas pada dia mandi mayat, dia pula kena mandi. Dia mandi sendirilah, jangan orang mandi dia. Lama orang lain pula mandi dia. Mana dalil? Dalil ni kata, dalilnya tanda situ daripada Abu Hurairah. Jangan angkat ke Nabi. Yang angkat ke Nabi itu tidak sahih. Yang sahihnya mauquf. Ini ulama hadis kata sahih mauquf, makna daripada kata-kata Abu Hurairah, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa dia mandikan mayat, hendaklah dia mandi, dan siapa menanggungnya adalah dia berwudu. Orang mandi mayat, mana apa? Dia kena mandi. Kalau kita nak pikul mayat, kita kena ambil wudu. Kenapa? Kenapa kena ambil wudu? Tak okey lah kita pikul mayat, letak, solat lah, saya nak ambil wudu. Kan nyanyi. Siap-siap kita berwudu, senang. Kita mudah boleh solat jenazah sekali ramai-ramai, insya-Allah. Itu satu daripada huraiannya lah. Baik. Adalah amar bagi sunatnya. Arahan ini arahan, tapi kenapa jadi sunat, tak jadi wajib? Sekali lagi Tuan Syekh kita menggunakan kaedah usul sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas, mauquf. Hadis ini juga mauquf kepada Ibnu Abbas. Dia tidak angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ightasaltumuhu, rawahul Hakim.
Maksudnya tiada ke atas kamu yang memandikan mayat kamu oleh mandi apabila kamu memandikannya. Bila memandi mayat tak syarat kamu mandi balik, kecuali kita rasa tubuh kita ni kena kotoran, terpercik najis ke apa benda, kita mandi. Tapi kalau tidak, tak mandi pun tak apa. Ini kata siapa? Tuan-tuan tulis itu. Ini kata Ibnu Abbas, kata di Ibnul Mulaqin, dan lain-lain para ulama mengatakan al-mauqufu asah. Kata-kata Ibnu Abbas lebih sahih daripada kita angkat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah dalam hadis-hadis yang menjadi perbincangan ulama. Baik. Mandi yang keempat, mandi kafir apabila berislam kerana menghormati Islam. Mana orang kafir bila masuk Islam, kita suruh dia mandi. Diriwayatkan daripada Qais bin Asim annahu aslama, dia sendiri Islam. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Nabi kata Qais pergi mandi dengan air bidara. Sebab apa? Nak suruh bau sedap. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Sakan. Artinya bahawasanya Qais bin Asim masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya dia mandi dengan air dan daun bidara. Sesungguhnya tiadalah diwajibkan oleh kerana ada satu jamaah yang telah beragama Islam dan tidak disuruh mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mandi. Ini adalah jika tiada mengenai pada masa kufurnya apa yang mewajibkan mandi. Mana kalau dia tu tua dah, dia ada isteri, maka dia kena mandilah. Jika wajiblah mandi menurut pendapat yang lebih sahih. Sebab apa? Mesti dia berjunub. Dah ada isteri kena junub lah, ya kan? Maka kita suruh dia mandi. Baiklah para jemaah sekalian, yang kelima, mandi gila. Orang gila bila dia siuman, kita suruh dia mandi. Orang pitam apabila meliputi, makna pitam pengsan banyak masa kerana ittiba pada pitam. Mana Nabi kita tengok orang pitam, Nabi suruh mandi. Riwayat Asy-Syaikhan, dan seumpama dengan pitam gila lebih aula lagi. Sebab orang gila, orang pitam ni kita tak tahu, mungkin dia keluar mani, mungkin banyak kemungkinan jadi ataupun keluar benda lain, maka elok kita suruh dia mandi. Baiklah, yang keenam, mandi kerana berubah bau badan. Bila kita bahasa bau dah, mandilah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. 6 mandi sunat. Kalau kita nak baca banyak lagi ni mandi-mandi sunat yang lain-lain, kita kata ini yang berlaku. Alhamdulillah para jemaah sekalian, cukuplah, memadai setakat apa yang disebut dalam kitab kita ni. Kalau tidak jadi panjang pula. Oleh kerana tuan syekh kita ni, dia sebut lagi orang nak pergi ihram haji, mandi kerana ihram, mandi masuk Mekah, mandi macam-macam lagi. Kita kata tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang panjang. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bab at-tayammum, bab cara-cara bertayamum. Jadi cara-cara bertayamum ni penting zaman kita hari ni. Sebab apa kita kata penting? Sebab banyak tempat kita tak boleh guna air. Air banyak, tapi nak guna air tak boleh. Jadi insya-Allah dalam siri yang akan datang kita mula dengan sifat tayamum. Mungkin 2 siri baru habis tayamum ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjalanlah walaupun secara perlahan-perlahan, kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.